Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahil qail. Nahmaduhu subhanahu wa ta'ala wa nashkuruh. Wa nu'azzimuhu wa nukabbiruh. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله ونصلي ونسلم على سيد النبي الكريم سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، المؤمنون ittaqullah usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Muslimin dan muslimat mudah-mudahan dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Kita menggunakan kitab Muhimmah pada ilmu hadis sampai di muka surat 24. Muka surat 24. Kata dia, dan tersebut pula di dalam khabar yang lain, apabila berhimpun segala makhluk pada hari kiamat. Dan firman Allah subhanahu wa ta'ala, hendaklah keluar daripada jumlah orang yang tiada berdosa. Maka tiada keluar ia melainkan Yahya ibni Zakaria salawatullah alaihi wasallam, dan juga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan segala kanak-kanak, yakni orang yang Islam. Maka berkata ia, hai Tuhanku, bahawa sesungguhnya engkau telah mengambil akan segala nyawa, dan telah engkau hukumkan atas kami akan mati sebelum lagi kami melihat akan segala ibu dan bapa-bapa kami. Pada bulan lepas kita dah cerita tentang kebaikan orang yang semasa hidup di atas dunia, dia dapat anak, tiba-tiba anak dia mati kecil. Kita cerita pada bulan lepas tentang manusia yang dapat anak, tiba-tiba anak itu belum cukup umur, belum baligh, sudah mati. Maka anak-anak yang mati kecil ini, kalau ibu dia sabar di atas kematian anak-anak ini, maka anak-anak ini akan tolong dia di hari akhirat esok. Anak-anak yang mati kecil ini akan memberi syafaat kepada mak dia, kepada bapa dia, di ketika manusia begitu mengharapkan syafaat Allah di padang mahsyar itu. Maka di sini diceritakan pada hari kiamat esok, ketika manusia semua dihimpun ramai-ramai di padang mahsyar, sebelum dimulakan hisab ke atas manusia, maka Allah berseru kepada manusia di padang mahsyar. Kata Allah, wahai orang-orang yang tidak berdosa, maka keluarlah kamu daripada kumpulan manusia yang ramai-ramai ini. Bila kata begitu, dia kata dalam riwayat ini menceritakan keluarlah Nabi Yahya ibni Zakaria, dua-dua Nabi keluar daripada, dan keluarlah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan bersama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Nabi Yahya ibni Zakaria ini, keluarlah segala kanak-kanak, yang kanak-kanak itu anak orang Islam, dan keluar mereka itu dan mengadu mereka kepada Allah. Ya Allah, dulu kamu matikan kami sebelum kami sempat kenal dengan mak dan bapa-bapa kami. Budak-budak ni bila keluar masuk dalam kumpulan orang yang tak berdosa, mereka terus mengadu dekat Allah. Ya Allah, kami dulu mati sebelum kami dikenalkan dengan mak dan bapa kami. Dan telah kami memandang akan ibu bapa kami, maka janganlah engkau haramkan akan kami, ya Tuhanku, akan melihat bagi mereka itu pada hari. Di hari kiamat itu anak-anak kecil ni kata dekat Allah, ya Allah, kami minta kepada kamu hari ini, kami nak tengok mak dan bapa kami. Yang dulunya atas dunia kami tak dan kenal mereka ni, hari ni kami minta, kami nak tengok mak dan bapa kami ni.
Maka firman Allah Subhanahu wa taala, tuntutlah oleh kamu akan segala bapa kamu dan segala ibu kamu, dan masukkanlah oleh kamu ke dalam syurga, dan masuklah oleh sekalian kanak-kanak itu pada pertengahan segala saf. Maka menuntut dan mencari mereka itu akan segala ibu bapa mereka itu dan segala ibu-ibu mereka itu. Maka mengambil mereka itu dengan segala tangan mereka itu yang kanan akan segala tangan bapa-bapa mereka itu. Dan dengan tangan mereka itu yang kiri mengambil akan tangan ibu-ibu mereka itu. Bila dah budak-budak ni minta dekat Tuhan, dia kata, ya Allah, dulu kami tak dan tengok mak bapak kami. Hari ni, hari kiamat ni kami minta kepada kamu, ya Allah, kami nak tengok mak dan bapak kami. Allah kata dekat budak-budak ni, silalah, pilah cari hak mana satu mak kamu, hak mana satu ayah kamu. Budak-budak ni pun masuk di tengah-tengah saf orang yang duduk berdiri ramai-ramai di padang mahsyar. Masuk duduk ronok cari, jumpa mak dia, jumpa pak dia. Maka dipegang tangan mak dan bapak dia dengan tangan kiri dan tangan kanan mereka itu. Maka memasukkan mereka itu ke dalam syurga. Kata dia akhirnya, dengan kerana budak-budak ni, Allah Subhanahu wa ta'ala masukkan mak dan bapak dia ke dalam syurga. Ini adalah hadis sungguh. Adalah hadis sungguh menceritakan bahawa sesungguhnya budak-budak yang masih kecil ini termasuk dalam golongan yang boleh memberi syafaat kepada mak dan bapak dia. Itu pun bersyarat sabar atas kematian segala anak. Baik. Dan tiada pula perkataan yang kemarahan. Maka berbahagialah bagi orang yang sabar atas kematian anaknya. Untunglah orang-orang yang mati anak waktu anak masih kecil. Dan celakalah bagi segala orang yang kemarahan dengan keluh kesah dan perkataan dan perbuatan yang jadi derhaka kepada Tuhannya. Rugilah orang yang apabila mati anak kecilnya dia bebai. Dia marah pada Tuhan. Dia kata lebih kurang dekat Tuhan. Dia kata, apalah Tuhan ni? Aku sabar 10 tahun tak dapat anak. Aku dapat anak baru umur 2 tahun. Dia ambil balik anak aku. Apa Tuhan buat macam ni kat aku? Pasal apa ramai lagi manusia Tuhan tak buat? Pasal apa Tuhan pilih aku? Ada orang cakap macam tu. Ada orang cakap macam tu. Saya ada terima satu telefon daripada satu sahabat. Orang perempuan. Dia telefon mengadu kematian suami. Dia kata baru kahwin saja. Anak pun baru umur 8 bulan saja. Anak sudah lahir, umur dia 8 bulan. Suami dia mati baru-baru ni. Dia cakap kat saya, dia kata, Ustaz, dia kata, pasal apa Allah buat macam ni? Pasal apa Allah ambil suami saya di ketika saya masih memerlukan dia? Pasal apa Allah ambil suami saya di ketika anak saya memerlukan bapa dia? Pasal apa Allah pilih saya dalam ramai-ramai manusia yang ada? Cara dia cakap tu dia kecewa. Kita kata kat dia, sabar. Sabar. Dia kata, Ustaz boleh cakap pasal Ustaz tak kena. Dia nak tokak kita. Dia kata, Ustaz boleh cakap. Dia kata, pasal Ustaz tak kena. Saya kena Ustaz. Saya nak tanya Ustaz hari ni. Saya bukan nak suruh Ustaz suruh saya sabar. Saya nak tanya Ustaz. Dia kata, pasal apa Tuhan pilih saya? Saya aku nak jawab lagu mana kat dia ni? Saya kata kat dia, pasal Tuhan sayang dekat puan. Kata dia, pasal Tuhan sayang dekat puan. Sayang apa macam ni? Saya kata kat dia, yang ni yang kita tak nampak. Manusia yang teruk diuji dan dia sabar dengan ujian. Inilah manusia yang mendapat tempat yang cukup tinggi di sisi Allah. Bukan kata isteri puan, bahkan lebih baik daripada isteri puan, Allah boleh ganti pada puan. Kata dia. Dia kata, saya tak mau yang lebih baik. Saya mau suami tu juga. Saya kata, kalau yang lebih baik, Allah boleh ganti. Hak tara suami itu lebih-lebih, Allah boleh bagi. Dia senang. Kerana bagi dia suami itu dah cukup baik. Dia tak mau dah lebih baik pada tu. Dapat hak tara tu pun cukup dah. Saya kata, kalau hak lebih baik Tuhan boleh bagi, hak tara tu lebih-lebih Tuhan bagi. Baik Tuhan boleh bagi,
hak tara tu lebih-lebih Tuhan bagi. Syarat dia kena sabar. Dan Tuhan ganti bukanlah ni, dia ganti esok ni. Saya tak puas hati, pasal apa kena kat saya? Saya kata dalam hadis Qudsi Allah ada sebut. Kata Allah, wa man lam yarda biqada'i wa lam yasbir ala bala'i falya'bud rabban siwa'i. Kata dia jaga baik-baik dalam satu hadis Qudsi Allah sebut, kata dia, wa man lam yasbir ala bala'i. Barang siapa yang tidak sabar dengan bala aku, barang siapa yang tidak reda dengan qada aku dan tidak sabar dengan bala aku, falya'bud rabban siwa'i. Tuhan kata, pilih sembah Tuhan lain selain daripada aku. Jangan sampai Allah Subhanahu wa ta'ala ugut kita macam tu, kerana semata-mata kita tak boleh terima qada dan qadar dia. Popeng menyawa di tak hati. Saya katakan dia baca Quran banyak-banyak. Bila dia nak main ingat yang tu, ingat itu bisikan syaitan, zikir banyak-banyak. Bila dia nak main teringat macam tu, nak protes keputusan Tuhan tu, sebut astagfirullahalazim, sebut subhanallah, subhanallah, subhanallah. Jangan bagi ruang untuk iblis masuk dalam hati kita. Terima kasih. Assalamualaikum. Kita boleh faham keadaan dia. Kita boleh gambarkan bagaimana hilangnya harapan dia apabila Allah Subhanahu wa ta'ala uji dia macam tu. Tapi kita nak bagi tahu dengan apa yang kita baca malam ni, mana-mana orang yang sabar dengan ujian ini. Sungguh, dia yang menanggung, kita yang melihat. Tapi kita yang melihat pun tidak mustahil akan menanggung benda yang dia tanggunglah ni. Maka kita peringat dia dan kita peringat diri kita sekali. Kalau kita sendiri pun duduk di tempat dia, kita kena sabar seperti mana kita suruh dia sabar. Kerana Allah Subhanahu wa ta'ala, dia boleh buat pada siapa saja yang dia nak, kalau dia nak buat. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Kata dia, maka adalah segala orang yang demikian itu, beberapa pekerjaan yang bertemu mereka itu dengan kerugian dan kesesalan. Dan beberapa pula pangkat dan darjat yang meluputkan keduanya akan mereka itu dan segala kebajikannya. Dia beritahu, jaga baik. Manusia yang hidup dalam dunia ni macam-macam kena. Ada yang diuji dengan anak kecil, Allah matikan anak itu. Ada yang di kalangan manusia ni Allah uji dengan pangkat, darjat dan kedudukan. Maka akhirnya binasa dia dengan pangkat, kedudukan dan sanjungan orang pada dia. Dan ada manusia yang diuji mereka itu dengan segala kebajikan yang Allah Subhanahu wa ta'ala bagikan mereka. Lemah-lemah sikit-sikit itu biasa. Orang yang tersadai di hospital Seberang Jaya bukan sikit. Orang yang habis duit bukan sikit, duduk di Langwai Hospital apa cerita. Orang yang duduk dalam ICU, duduk dalam intensive care unit hospital seluruh Malaysia apa cerita. Kita yang alhamdulillah malam ni boleh main masjid, boleh duduk bersila, boleh duduk dengar nasihat agama, boleh duduk balik buat perubahan diri, boleh duduk tingkat amal ini, cukup besar ni Allah Subhanahu wa ta'ala bagi dekat kita. Syukurlah nikmat kesihatan yang Allah bagi kat kita pada malam ini. Kata dia, Allahumma ja'alna minas sabirin. Artinya, wahai Tuhanku, jadikanlah oleh kamu kami ni daripada jumlah orang yang sabar mereka itu. Kena minta supaya Allah jadikan kita orang-orang yang sabar. Dalam Quran ada 780 kalimah sabar. Dalam Quran ada 780 kali Allah ulang sebut kalimah sabar. Daripada 6,600 ayat lebih itu ada 780 kali kalimah sabar. Maknanya manusia kena sabar banyak. Dan faedah yang kedua. Ini faedah kahwin. Faedah kahwin yang kedua, dengan sebab berkahwin itu memecahkan akan syahwat. Yakni menghilang akan syahwat kepada perempuan
yang membimbangkan akan hatinya daripada hadir hati di dalam ibadah. Orang yang kahwin ni, di antara faedah dia, dia boleh pecahkan nafsu dia. Orang yang tak kahwin, kacau. Kacau. Nafsu kacau. Ada di kalangan orang yang tak kahwin, dia main kacau dengan nafsu dia. Maka diselesaikan kacau nafsu dia tu dengan menggunakan tangan dia. Dengan menggunakan tangan dia. Ada dalam kitab ni, nanti kita jumpa. Ada di kalangan orang-orang bujang yang belum kahwin. Bila dia main nafsu kacau, maka dikemuncakkan nafsu dia dengan guna tangan dia. Maka dalam hadis Nabi SAW sebut, kata Nabi, orang yang mengeluarkan mani dengan menggunakan tangan dia, kalau sekiranya dia angkat janabah, mandi wajib, dengan 7 lautan, Nabi kata, tidak terangkat mandi wajib itu. Walaupun hadis itu bukan hadis sahih Bukhari Muslim, tetapi dia termasuk dalam himpunan hadis yang memberi amaran kepada manusia yang buat kerja macam ni. Maksud tidak terangkat itu, ulama hadis kata bukanlah tidak terangkat dari segi fiqh. Dari segi fiqh terangkat, tetapi tidak terangkat dari segi dosa. Berdosa orang yang mengeluarkan mani dengan menggunakan tangan sendiri. Berbeza hukum seorang yang sudah berumah tangga, kemudian dia menghadapi masalah kacau nafsu, sedangkan isteri dia dalam keadaan uzur syar'i. Maka menggunakan tangan isterinya mengeluarkan mani, maka itu hukumnya harus. Yang ini kita sebut bila, sebab dia ada disebutkan di dalam kitab fiqh. Orang yang mengeluarkan mani dengan tangan sendiri, ada hadis datang. Dia kata kalau mandi guna air 7 lautan pun tidak terangkat dosa. Akibat daripada perbuatan mengeluarkan mani dengan tangan sendiri. Kita nak beritahu dekat anak-anak muda kita. Kita nak beritahu, itu melibatkan soal dosa di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan bagi orang-orang yang sudah berumah tangga, kalau sekiranya dia menghadapi masalah kemuncak nafsu, sedangkan isterinya uzur, dia boleh menggunakan tangan isteri untuk mengeluarkan maninya, dan benda itu harus di sisi agama. Baik, dia beritahu di sini. Dan faedah yang kedua berkahwin ialah memecahkan syahwat, yakni menghilangkan syahwat kepada perempuan yang membimbangkan hati daripada hadir hati dalam ibadah. Dan lagi terpelihara daripada syaitan yang bertemu membawa kepada berbuat benda yang haram. Orang yang dah kahwin, dia selamat daripada buat benda haram. Benda haram ni syaitan punya kerja. Benda haram syaitan punya kerja. Kerana inilah bersabda Nabi SAW. Barang siapa berkahwin, maka sesungguhnya telah memeliharakan dia akan setengah daripada agamanya. Lah ni jadi trend. Orang buat kad jemputan kahwin, dia bawa hadis ni. Barang siapa yang berumah tangga, maka sempurnalah sebahagian daripada agamanya. Dia tulis di kad jemputan kahwin tu. Di bawah tu dia tulis bersalin pukul 5. Pada otak dia. Ini cerita dia. Hadis buh juga. Hadis buh juga. Dengan berkahwin ini, maka sempurnalah separuh agama dia. Bawah tu bersanding pukul 5. Punya rojaknya manusia hari ini. Kita nak beritahu, jangan buat kerja lagu ni. Ini nama dia perli Tuhan. Perli Tuhan, jawab dia sakitlah kita. Sakit, kita mesti sakit punya. Muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah sekalian. Maka hendaklah ia takut akan Allah Ta'ala pada setengah agamanya yang lain itu. Yang baki daripada tu, dia kena bertakwa pada Allah. Kalau dia sudah bertakwa pada Allah, kemudian dia kahwin, maka sempurnalah agama dia. Baik. Dan riwayat daripada Jabir, bahawasanya Nabi SAW terlihat akan seorang perempuan. Maka lalu ia kepada isterinya Zainab, maka keluar ia. Pada halnya bersabda ia, bahawa sesungguhnya perempuan apabila berhadap ia di dalam rupa syaitan,
Maka apabila melihat seorang kamu akan perempuan, maka berkenan kamu, maka hendaklah seseorang itu menjimakkan isterinya. Nabi sendiri manusia. Nabi sebut dalam Quran, Allah sebut cerita tentang Nabi. Innama ana basyarum mislukum yuha ilayya. Allah sebut dalam Quran, Muhammad beritahu dekat manusia semua, innama ana basyarun mislukum. Sesungguhnya aku manusia macam kamu juga. Nabi Muhammad serupa kita saja. Makan dia serupa, minum dia serupa, tidur dia serupa, beribadat dia serupa, dia berumah tangga serupa macam kita. Yuha ilayya. Beza Nabi, dia menerima wahyu daripada Allah. Itu beza Nabi Muhammad dengan kita. Maka Nabi Muhammad sebagai manusia biasa yang dibekalkan dengan nafsu, maka dia juga berumah tangga. Dan Nabi Muhammad SAW juga pernah dijadikan Allah satu kejadian pada satu hari. Nabi berjalan, Nabi nampak satu orang perempuan, tiba-tiba naik nafsu syahwat Nabi. Maka segeralah Nabi balik ke rumah dia, jumpa isteri dia Zainab. Lalu Nabi SAW pun menjimak isterinya yang bernama Zainab. Apa ceritanya? Dia nak cerita kata manusia kena contohi Nabi. Manusia kena contohi Nabi. Ada satu orang beritahu kat saya, dia kata, Ustaz, saya ni macam mana nak buat? Dia kata, kadang-kadang nafsu saya gila tu macam. Saya kata, tak ada gila lagu mana? Telefon di rumah. Gila macam mana? Dia kata, kadang-kadang duduk dengar warta berita tu. Duduk dengar warta berita, tengok kawan baca warta berita tu pun dia celau. Saya kata, kalau begitu hang kena puasa lah. Hang kena puasa, tidak pun hang katuk orang TV tu kita tengok. Celau. Ada jenis macam ni, ada. Ada dia jenis macam ni, dia tak boleh. Ada tak boleh, dia makan kambing banyak sana tu. Dia darah, dia panas. Baik, jadi bagi mereka yang macam ini, kalau sudah berumah tangga, bila dia main nafsu macam tu, cari yang halal. Isteri kita ada di rumah. Baik, dia kata, maka bahawa sesungguhnya serta isterinya seumpama yang disertakan perempuan yang dilihatnya itu. Bini kita halal di rumah tu samalah dengan perempuan yang kita tengok tadi. Serupa aja. Apa yang ada kat perempuan tu ada dekat bini kita. Jangan sekali-kali kita teringin pada perempuan yang haram bagi kita, sedangkan yang halal sudah ada di depan mata kita. Tak mau. Serupa saja. Serupa saja. Bahkan dia kata, yakni dihilangkan akan syahwat kepada perempuan yang helat itu. Perempuan jahat. Kita tengok tadi ni perempuan jahat. Dia saja dia pakai dengan mulut merah dia, dia pakai macam-macam bunyi gelang kakinya, duk kering-kering dan sebagainya. Saja dia buat perempuan ini dipanggil perempuan helat. Apa tujuan dia pakai makeup tebal-tebal? Apa tujuan dia pakai lipstick tebal-tebal? Apa tujuan dia pakai gelang bagi bunyi-bunyi supaya orang beralih tengok dia? Apa tujuan dia? Tidak lain, tidak bukan tujuan dia, melainkan dia menjadi ejen syaitan. Nak menarik orang supaya perhatikan dia. Sedangkan mereka ni diperintahkan suruh menarik perhatian suami saja. Tapi dia buat macam tu tidak ada tujuan lain, melainkan nak tarik perhatian orang. Apa tujuan? Kita tanya orang-orang perempuan yang duk pakai macam-macam ni, apa tujuan kamu pakai macam ni semua? Apa tujuan? Tujuan nak bagi elok? Apa tujuan kamu pakai elok? Islam suruh pakai bersih. Islam tak suruh pakai macam ni. Kalau kamu pakai bersih, itu sudah memadai bagi kamu. Kamu sudah memenuhi kehendak Islam. Dengan kamu pakai benda yang berlebih-lebih ini, kamu tabarruj lebih-lebih ini, tidak lain tidak bukan, melainkan kamu menjadi ejen syaitan. Kita nak bagi tahu benda ni. Susahlah. Saya banyak terima telefon ni. Saya leceh juga kadang-kadang pelong kesek-kesek tidak. Dia berkata, Ustaz, ni kami dengar kesek wanita Ustaz ni. Ustaz banyak dah sentuh masalah tabarruj. Masalah orang perempuan tak boleh pakai lipstick, tak boleh pakai itu, tak boleh pakai ini, tak boleh tarik perhatian laki-laki yang ajnabi. Tapi Ustaz, dia kata, minta maaf cakaplah, dia kata,
Kalau dosa kami minta ampun dengan Allah. Kami ni orang kebanyakan orang awam, kami tak erti agama. Tapi kami biasa tengok isteri-isteri ustaz. Dia kata. Kami biasa tengok, kami biasa terserempah isteri-isteri ustaz. Dia kata, mulut merah, pakai gelang bunyi kering-kering. Dia kata, takkan ustaz ni tak erti. Nampak. Selesai masalah. Islam tunjuk macam tu, Islam kata tak boleh. Tak boleh lah. Tak salah kira siapa lah. Tak boleh. Kadang-kadang kita lebih senang menegur orang daripada menegur ahli rumah kita sendiri. Susah. Lebih senang bagi kita menegur orang ramai daripada menegur hak duduk di rumah. Kadang-kadang. Maka akhirnya fitnah timbul dalam masyarakat. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Maka itulah sebab Nabi Allah Daud alaihi salam. Nabi Daud yang Allah bagi dekat dia mukjizat, besi kerah lembut dengan Nabi Daud. Nabi Allah Daud alaihi salam, Allah bagi dekat dia mukjizat, dia boleh lentuk besi yang keras tu, dia boleh bentuk ikut tangan dia mau ke mana. Tak payah layuk di api, tak payah. Besi keras, mentah-mentah dia pegang. Dia boleh picit-picit besi itu ikut kehendak dia. Nabi Allah Daud alaihi salam berdoa kepada Allah. Kata Nabi Daud, Ya Allah, lindungilah aku daripada mendapat seorang isteri yang menyegerakan uban di kepala. Besi ni cukup keras. Tapi dengan Nabi Daud kalah. Nabi Daud besi dia boleh picit bagi lembut, tapi dia takut kalau dia tak boleh picit bini dia ikut lagu kemauan dia. Sehingga kan Nabi Daud terpaksa doa pada Allah, Ya Allah, mintalah aku jauh daripada mendapat seorang isteri yang isteri itu menyegerakan uban di kepala aku. Nauzubillah min dzalik. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Baik. Dia kata tadi, kerana syahwat kepada perempuan yang helat itu daripada syaitan. Ya. Kita tengok perempuan yang begitu helat. Nama pun make up. Make up tu sebut cepat. Sebut lambat dia, make up. Bila orang tengok, dia up. Yang tu saya tak mau terang banyak-banyak. Dia sebab dia ubah nama pun make up. Make up. Dia membuatkan up. Ay, bahaya. Yang tu sebab Islam tak bagi. Make up ni dia tak bagi. Tak boleh. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dan dengan sebab jima' dia akan isterinya yang halal itu, maka hilanglah syahwat syaitan. Bila kita main nafsu gila tu, qada hajat kita dengan isteri kita yang halal. Dengan qada hajat itu mudah-mudahan nafsu syaitan tadi hilang serta-merta juga. Dan kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala, dihikayatkan oleh setengah ulama daripada Sayyidina Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhu. Sayyidina Abdullah ibn Umar anak Sayyidina Umar Al-Khattab. Apa kata dia? Dan adalah ia daripada zuhad sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abdullah ibn Umar, anak Sayyidina Umar ni satu orang hamba Allah yang cukup zuhud. Zuhud maknanya dunia ni tak lekat dalam hati. Tak lekat dalam hati. Abdullah ibn Umar yang semasa kecilnya, kita cerita dulu. Yang semasa kecilnya pergi sekolah balik tak mau pergi dah. Mengadu dekat pak dia, malu pasal orang duk gelak kat dia. Anak khalifah pakai jubah tampuk. Malu. Sehingga kan pak dia nak pergi pinjam duit daripada perbendaharaan negara. Yang akhirnya tak jadi pinjam kerana penjaga perbendaharaan tanya Sayyidina Umar bila nak bayar. Umar kata bila ada duit. Penjaga perbendaharaan kata, adakah kamu pasti kamu boleh hidup sampai kamu ada duit tu? Cancel, tak jadi pinjam. Abdullah ibn Umar ni dididik, dibesarkan oleh Sayyidina Umar Al-Khattab dalam keadaan zuhud. Walaupun anak khalifah zuhud, kamu tak ada istimewa kerana kamu anak khalifah. Seperti mana Nabi
SAW ketika dekat-dekat dengan tarikh wafat dia. Nabi panggil isteri-isteri dia, Nabi panggil anak dia, Nabi panggil sahabat-sahabat dia. Nabi kata dekat adik-beradik dia ni semua. Nabi kata, wahai Safiyah, wahai Fatimah, ingat-ingatlah kamu bahawa sesungguhnya tidak ada istimewa kamu di sisi Allah semata-mata kerana kamu keluarga aku. Tetapi istimewa kamu di sisi Allah semata-mata kerana takwa yang ada dalam hati kamu. Nabi clarify lah benda ni. Nabi clarify lah. Tu anak Nabi itu bukan keturunan. Kita lah megah dengan keturunan saja. Sampai tak boleh nikah dengan orang lain daripada keturunan kita. Oh, kita ni sebab mak pak kita, tok kita bagi tahu kita keturunan Nabi, tak boleh nikah dengan puak-puak ni. Jangan cakap macam tu. Jangan cakap macam tu. Sebab Nabi masa hidup dia, Nabi bagi tahu dah, wahai Safiyah, wahai Fatimah, jangan kamu sangka kerana kamu isteri aku, kamu anak aku, maka kamu boleh dapat istimewa di hari akhirat esok. Tidak ada istimewa pada kamu semua, melainkan dengan takwa di sisi Allah. Jelas. Nabi bagi tahu jelas. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Maka Abdullah ibn Umar itu satu orang manusia yang cukup zuhud di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan daripada ulama mereka itu, bahawa sesungguhnya adalah ia berbuka daripada puasa dengan jima dahulu daripada makan makanan. Abdullah ibn Umar, anak Sayyidina Umar, pernah, bukan kata tiap-tiap kali, tapi pernah dia puasa, dia buka puasa dengan jima isteri dia. Nafsu, kacau. Maka dia selesaikan benda tu dulu. Dijimaknya isterinya dulu, kemudian barulah dia makan. Dan terkadang menjimak dia akan isterinya dahulu daripada semayang maghrib. Kadang-kadang tu jimak dulu, lepas tu mandi, lepas tu semayang maghrib. Kemudian maka mandi junub dan sembahyang kemudian daripadanya. Dan adalah perbuatan yang demikian itu kerana menyelesaikan hati bagi buat ibadah kepada Allah Ta'ala. Baik. Apa tujuan kita semayang? Tujuan kita semayang nak dapat khusyuk. Itu tujuan semayang. Bukan tujuan kita semayang take for granted. Janji kita semayang kita tak berdosa. Kita ni kebanyakan semayang take for granted. Janji semayang. Dengan kerana kita semayang, kita tak berdosa. Tetapi berbeza dengan ulama salaf, berbeza dengan sahabat Nabi, mereka sembahyang tujuan dia nak dapat khusyuk dalam sembahyang. Maka itu sebab datang banyak hadis daripada Nabi SAW. Nabi kata apabila makanan sudah terhidang, maka makan dulu baru sembahyang. Sehingga kan Umar Al-Khattab sendiri, Sayyidina Umar, ni tadi anak dia, Sayyidina Umar Al-Khattab, Umar sendiri pernah sekali masjid sudah iqamat nak semayang, ini dia buat masak makan, dia bau makanan, dia makan dulu, dia tertinggal jamaah. Benda ni diriwayatkan daripada hadis sahih riwayat Imam At-Tirmizi. Boleh buka di dalam kitab Mustalah di bawah bab khusyuk sembahyang. Pasal apa? Pasal Sayyidina Umar daripada dia pergi semayang tak khusyuk hati tu ingat masakan bini. Lebih baik dia makan dulu, selesai ghalak dalam hati dia, dia pergi semayang. Dia dapat khusyuk dalam semayang. Nampak? Baik. Ulama mengambil faham daripada hadis ini, ulama kata itu sekiranya waktu masih panjang. Tetapi kalau waktu sudah hujung nak habis, sekira-kira kalau makan dulu terlepas waktu, maka ketika itu terpaksa semayang dulu, dikemudiankan makan. Kita tertidur, jaga-jaga pukul 4-5 minit, lorong tak semayang lagi, asap masuk 4 suku. Masa ada 10 minit ni, celah-celah tu orang perempuan di hidang pula dah. Dia ingat kita semayang dah, dia bawa keluar hidang apa-apa. Kita pun tu ingat Sayyidina Umar
Gila hari bulan. Sayyidina Umar tu dia semayang awal waktu. Hang tu tak boleh lah. Dalam keadaan macam tu, disemayang dulu. Lepas selesai semayang, amai pudu lah bagi habis. Asal tadi terlambat sikit lah. Pasal nak selesai yang ni dulu. Kalau petagah yang tu dulu, saat lagi main-main nak semayang, dah keluar waktu. Hukumnya berdosa. Haram perbuatan itu. Ini dibahaskan oleh ulama. Dan mengeluarkan akan kelengkapan syaitan daripadanya. Bila kita tunaikan dulu benda ni, kita buanglah segala kacau-kacau syaitan yang ada dalam hati kita. Dan adalah Syekh Junaid Al-Baghdadi rahimahullah ta'ala berkata, aku berkehendak kepada jima' itu seperti aku berkehendak kepada makan makanan. Syekh Junaid Al-Baghdadi, ulama besar. Dia mengaku bahawa jima' itu keperluan dalam hidup dia. Sehingga kan bagi dia, jima' ini sama perlu dengan makanan. Perlu bagi dia. Maka istrinya itu seperti makanan. Dan dengan dia sebab menyucikan hati daripada was-was. Bila dia selesai jima', dia kata hati dia rasa lega. Dia nak buat ibadat apa pun hati dia lapang. Ada orang macam tu. Dan dari kerana inilah menyuruh oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam akan tiap-tiap seorang yang melihat akan perempuan, maka ingin ia kepadanya bahawa menjimak ia akan isterinya. Kerana itulah Nabi suruh. Nabi suruh benda tu. Kalau buat ibadat pun tak jadi kerana hati kita kacau. Kerana yang demikian itu menolak akan was-was daripada diri. Dan kata Sayyidina Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma, khairu buhali lam tuan-tuan. Khairu hazihil ummah tu buhali lam. Khairu hazihil ummah aktsaruha nisaan. Dia jatuh alif lam tu buang. Khairu hazihil ummah aktsaruha nisaan. Artinya, bermula yang terlebih baik kepada perempuan, maka jikalau tiada ia berkahwin, nescaya hendaklah ia berkahwin. Artinya, bermula yang terlebih baik umat ini, iaitu yang terlebih banyak perempuan. Dalam hadis, Nabi dalam satu asar sahabat, Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma kata dia, bermula yang terlebih baik umat, iaitu yang terlebih banyak perempuan. Dan kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, barang siapa sangat inginnya kepada perempuan, maka jikalau tiada ia berkahwin, nescaya hendaklah ia berkahwin. Orang yang jenis dia syok dengan orang perempuan, kalau sekiranya dia tak kahwin lagi, kahwin cepat-cepat. Dia jenis syok dengan orang perempuan, dia tak boleh tengok. Dia tengok, dia berkenan. Bini orang pun dia berkenan, anak orang pun dia berkenan, jiran sebelah rumah pun dia berkenan. Dia berkenan semua. Jenis macam ni menikah cepat-cepat. Menikah cepat-cepat. Dan lagi katanya pula, barang siapa sangat baginya syahwat kepada perempuan, padahalnya tiada terpelihara syahwatnya itu, dan tiada pecah dengan satu perempuan, maka sunat ia beristeri lebih daripada satu sehingga 4 orang. Ni pun jenis ni juga, jenis nafsu kuat. Dia dah bini seorang, tapi tak cukup. Sampai bini nak risau dengan dia. Bini nak risau, sampai bini kata kat dia, bini kata, abang, dia menikah seorang lagi, saya tak marah. Sampai peringkat tu, celahu. Hak jenis macam ni, kahwin lebih lah. Jangan memadai dengan seorang. Jangan memadai dengan seorang. Pasal apa? Dia boleh celahu lagi. Dia boleh celahu lagi. Ketika isteri dia uzur syar'i, dia randuk juga. Daripada dia melakukan benda haram, bagi dia menikah seorang lagi, dia buat benda halal. Kalau ada lah jenis macam ni, jenis makan kambing banyak ni. Yang ni kena jaga. Dan demikian lagi, jika tiada terpelihara syahwat itu atau pecah syahwat itu, tiada tetap hatinya dengan segala isteri yang ada kepadanya, maka sunat digantikan dengan isterinya. Itu dia halal.
Kalau ada lah jenis macam ni. Jenis makan kambing banyak lah. Jadi kena jaga. Dan demikian lagi. Dan demikian lagi jika tiada terpelihara syahwat itu atau pecah syahwat itu, tiada tetap hatinya dengan segala isteri yang ada kepadanya, maka sunat digantikan dengan isterinya. Tu dia kata. Kalau dia dah ada 4 dah bini, 4 ni tak boleh nak puaskan dia. Sunat digantikan dia. Dia kata, hak mana yang nampak? Tak gamak nak sebut. Hak mana yang nampak? Boleh hapus kira bang. Ganti dengan hak. Boleh. Layan dia. Ni dia bercakap di bawah tajuk orang yang kuat nafsu. Bukan di bawah tajuk semua orang boleh pakai tak. Untuk orang yang makan kambing banyak. Bawah tajuk tu. Makna dia dah ada 4 orang lah. 4 orang ni pun bagi dia duk lemah dengan 2 orang ni. Duk lemah. Maka disunatkan ambil lagi 2 orang, buang 2 orang. Macam main biji cepuang aja. Tolak ni ambil hal lain. Baik. Dan adalah Sayyidina Hasan ibni Sayyidina Ali sangat banyak berkahwin. Ini cucu Nabi. Sayyidina Hasan. Kita selalu dengar cerita Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain. Dalam satu hadis menceritakan Nabi tengah baca khutbah. Nabi tengah baca khutbah Jumaat, tiba-tiba mai Sayyidina Hasan dengan Sayyidina Husain, 2 orang. Masa tu kecil-kecil lagi. Jalan terpijak jubah Allah. Nabi tengah khutbah berhenti. Turun pergi angkat cucu 2 orang. Nabi ni penyayang. Dia penyayang. Dengan budak-budak dia habis hati. Dia habis angin dengan budak-budak. Tengah duk baca khutbah, dum. Cucu Allah. Dia berhenti khutbah. Turun pergi angkat cucu dia. Dukung ramai tak kiri kanan dia. Start lagi khutbah. Start lagi daripada awal khutbah. Baik. Ini cucu Nabi. Dan adalah Sayyidina Hasan bin Sayyidina Ali. Sangat banyak berkahwin. Sehingga kan dia berkahwin lebih daripada 200 isteri. Sudahlah. 200 bini dah. Saya semak balik dalam sirah. Dia cerita kata 200 itu termasuk dengan jariah dia. Hamba wanita dia. Hamba wanita hukum dia dengan pengulu dengan tuan ni halal. Halal jima. Pengulu dengan hamba wanita halal jima. Tuan rumah dengan orang gaji haram. Tadi ada kawan hidup kiah pula. Kiah tu dia panggil qiyas ma'al fariq. Dalam bahasa Arab dia kata kiah cedera tak boleh pakai. Tak boleh pakai hidup kiah lagu tu jahanam habis. Pengulu dengan hamba sahaya perempuan, hamba jariah halal jima. Dan kalau dapat anak laki-laki daripada jima itu, anak itu ikut bapa, anak itu jadi tuan. Sedangkan mak dia kekal pada status hamba. Maka inilah mengikut kebanyakan ulama hadis Nabi, hadis Jibril. Yang Jibril mai jumpa Nabi, dia tanya apa dia Islam, apa dia iman, apa dia ihsan. Kemudian bila nak kiamat, Nabi kata tak tahu. Nabi kata yang aku tahu tanda dia. Jibril kata apa tanda dia? Nabi bagi tahu. Di antara tandanya Nabi kata antalidal amatu rabbadaha. Seorang ibu melahirkan tuan dia. Maksud dia yang ni. Mak tu hamba. Dia jima dengan tuan dia, dengan pengulu dia, dapat anak. Anak tu ikut bapa, anak tu merdeka. Maka ketika itu anak menjadi tuan kepada mak dia. Dan mengikut tafsiran lain, dia kata anak di hari dekat nak kiamat esok, dia memperhambakan mak dia. Dalam arti kata kita hari ini, buat lebih kurang. Yang tu satu. Baik. Lalu dalam sirah, dia kata betul. Sayyidina Hasan ni ada 200. Tetapi 200 itu ialah isteri dan hamba jariah. 200 orang. Dan terkadang berkahwin dia akan 4 perempuan dengan 1 akad. Tu yang kata Sayyidina Hasan. Tapi 4. Aku terima nikah mereka itu. Dia kata, sudah. Sekali sapu 4. Sah kan akad macam tu? Sah.
Dengan syarat ditakyinkan siapa perempuan tu. Aku terima nikahnya mereka berempat. Iaitu, dia kata dia sebut nama satu-satu. 1, 2, 3, 4 dia sebut nama. Dengan mas kahwin mereka itu sekian-sekian banyak tunai. Sah akad. Baik, Sayyidina Hasan pernah buat kerja macam tu. Dia berkahwin dengan 4 orang perempuan satu akad. Dan terkadang dia talak 4 isteri dengan sekali talak pada satu waktu. Itu dia, Sayyidina Hasan. Dan digantikan dengan istrinya yang lain pada waktu itu juga. Talak 4, masuk 4. Itu sebab di dalam sejarah dia cerita bila Sayyidina Ali bin Abi Talib mati kena racun. Sayyidina Ali mati kena racun, mati. Bila mati Sayyidina Ali bin Abi Talib, orang nak anak dia lah Sayyidina Hasan untuk ganti jadi khalifah. Sedangkan Muawiyah bin Abi Sufyan nak jawatan khalifah. Lalu dia angkat Sayyidina Hasan jadi khalifah selepas wafat Sayyidina Ali. Diangkat Sayyidina Hasan jadi khalifah selepas wafat Sayyidina Ali. Muawiyah kemudiannya buat beberapa siri rundingan dengan Sayyidina Hasan. Minta supaya Hasan bagi jawatan khalifah dekat dia. Dengan cara terhormat. Dengan cara baik. Kemudian dalam sejarah dia ada cerita. Dia kata oleh kerana Sayyidina Hasan ni begini sifat dia. Dia banyak habis masa dengan perempuan dan sebagainya. Tapi dia tak buat kerja haram. Dia buat kerja halal. Tapi nampak tu daring sikit. Sekali menikah 4, sekali cerai 4 dan sebagainya. Dan dia mempunyai isteri dan jariah seramai 200 orang. Jadi sebagai seorang pemimpin macam tu menjadi buah mulut orang ramai. Sayyidina Hasan menyedari keadaan itu. Maka bila Muawiyah pergi dekat dia, minta lah ni Hasan kamu berunduklah bagi dekat aku khalifah. Maka akhirnya Sayyidina Hasan terima kerana dia sedang dia ada sikit masalah. Dia terima dan dia menyerahkan jawatan khalifah kepada Muawiyah dengan beberapa syarat. Di antara syaratnya, dia kata setelah mati Muawiyah, jawatan khalifah hendaklah dipilih oleh orang ramai. Dan yang kedua, hendaklah beri jaminan keamanan dan keselamatan kepada keluarga Sayyidina Ali. Tapi Muawiyah bin Abi Sufyan, dekat dia nak mati, dia lantik anak dia untuk jadi khalifah. Dia tak patuh janji itu. Dan bila naik anak dia, lebih dahsyat lagi. Yazid anak dia bertindak lebih zalim lagi. Dikorek balik kubur keluarga Sayyidina Ali. Kalau dah ada tulang pun, dicincang-cincangnya tulang itu. Kerana nak tunjuk marah dia kepada keluarga Sayyidina Ali. Itu cerita dalam sejarah. Orang Arab memang macam tu. Orang Arab memang macam tu. Arab, jenis Afghanistan, jenis-jenis makan kambing banyak. Jenis ni daripada darah panas. Marah pun cepat, dendam pun lama dan sebagainya. Dan banyak merosakkan daripada memperbaiki keadaan yang ada. Baik. Dan adalah Mughirah bin Syu'bah beristeri 80 perempuan. Mughirah bin Syu'bah bini tu ada 80 orang. 80 maknanya bukan sekali 80. 84 buang ambil. Akhirnya jumlah orang yang dia pernah menikah 80 orang. Itu maksudnya. Dan adalah di dalam sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam seorang yang ada baginya 3 isteri dan 4 isteri. Dan seorang yang ada baginya 2 isteri. Dan demikianlah yang tiada terhingga mereka itu kerana yang dikehendaki dengan membanyakkan isteri dan menyediakan dia itu sekira-kira memecahkan syahwat dan menetapkan hati. Sahabat Nabi sendiri pun 4 orang, 3 orang, 2 orang. Benda itu biasa bagi dia. Maka sayugialah ubat itu atas kadar sakitnya. Itu dia nak beritahu. Dia kata jadi benda ni ikut keperluan masing-masing lah. Ikut keperluan masing-masing. Kalau kita cukup dengan seorang, tak payahlah pergi cari sampai 4. Kerana mengaji malam ni, balik-balik malam ni juga 3 sekali. Jahanam Nabi. Tak boleh. Jadi ubat
pada kadar sakitnya. Ya kata. Kita punya keperluan berapa? Kalau keperluan kita seorang, memadailah seorang. Kalau sekiranya keperluan 2 orang dan kita cukup syarat, perderailah 2 orang. Nah, dan sebagainya. Wallahu a'lam. Lepas itu dia masuk demikian lagi disebutkan oleh Imam Al-Ghazali. Yang baik itu daripada Allah, yang tidak baik itu daripada kelemahan dan kesilapan diri saya sendiri. Kita tangguhkan dengan tasbih kifarah dan surah Al-Asr. Subhanallah.